Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, malam ni sebenarnya dah malam ni sebenarnya. Okey, tak apalah. Okey. Ni nama aku. Aku kerja sebagai pegawai pertanian di Pusat Kejuruteraan Pertanian Kuantan. Okey, tajuk ni tak sesuai. Kita tukar tajuk ni. Reka bentuk struktur vertikasi gantung. Okey. Okey. Reka bentuk struktur vertikasi gantung boleh buat sendiri. Okey, Wak dah kongsi sikit lah pasal vertikasi gantung ni, struktur dia lah, tapi Wak lebih cerita pada struktur lah. Wak tak cerita pasal sistem vertikasi dia ataupun sistem tanaman dia. Kita lebih kepada sistem structure dia, reka bentuk structure. Sebab ramai kadang-kadang petani gagal dalam membuat strukturnya. Okey. Mula-mula kita kena faham apa itu vertikasi gantung. Dalam kata lain, vertikasi gantung ni adalah penanaman secara sistem vertikasi yang digantung. Maknanya hampir semua peralatan yang digunakan dalam penanaman secara vertikasi akan digantung, terutama media, tiub siraman dan paip pengairan lah. Kan? Itu adalah basic lah, mana semua orang tahu lah. Sepatutnya semua orang tahu lah kan. Okey, tetapi amalan hari ini kebanyakannya reka bentuk ataupun struktur yang dibuat tu lebih kepada ikut-ikut. Lebih kepada ikut-ikut. Buat asal boleh dan ikut suka tanpa memahami konsep dan asas reka bentuk suatu struktur itu dibina. Dalam kejuruteraan, asas suatu reka bentuk adalah bukan sekadar cantik, tetapi keselamatan struktur reka bentuk itu diutamakan, bermula dari reka bentuk konsep sehinggalah kepada kerja-kerja pembinaan. Itu adalah perkara yang kita titik beratkan dalam kejuruteraan. Okey. Kali ini Wak akan berkongsi cerita berkaitan Wak akan berkongsi aspek dalam reka bentuk struktur vertikasi gantung. Okey. Wak akan cerita akan berkongsi aspek dalam ataupun spesifikasi lah dalam reka bentuk struktur vertikasi gantung. Sama ada di bawah SP atau secara terbuka. Tetapi asal samalah. Tapi hari ini ada segelintir petani dan ataupun usahawan pertanian dan juga pegawai mula mengatakan vertikasi gantung tidak sesuai kerana mudah runtuh. Kan? Mudah runtuh dan senang putus. Maklumat ni Wak perolehi dari petani, usahawan dan usahawan di Selangor, sepupu Wak sendiri, dan juga sahabat Wak lah kan, yang di Selangor. Mereka, tetapi Wak tak pernah dapat komplain daripada petani di Pahang lah setakat ni. Dan apa yang
berlaku di Pahang, kebiasaannya kita akan bagi nasihat lah kan. Kenapa runtuh apa semua. Selain daripada kena ribut. Ribut tu tak boleh nak buat apalah sebab benda tu kuasa Allah lagi kuat kan, kuasa alam. Buat struktur mana, kalau Allah kata kun fayakun runtuh lah kan. Jadi kita ambil kira benda tu. Tapi insyaAllah kita akan buat yang sebaik mungkin lah. Tapi dengan konsep dan asas kejuruteraan ni insyaAllah kita akan buat. Okey, sedangkan Vertikasi asal dibangun di Pahang untuk mengatasi penanaman di kawasan yang sering ditinggalami air atau banjir lah. Okey, setelah diperhalusi, kalau kita buat perhalusi daripada segi reka bentuk yang dibuat oleh saudara Wak, kawan-kawan Wak yang ada di Selangor, rata-rata kes runtuh atau putusnya berlaku kerana bahan dan reka bentuk yang digunakan tidak sesuai mengikut kapasiti tanaman. Contohnya tanam melon, tapi struktur sokongan tu tak cukup kuat kan. Sedangkan melon satu biji 3 kilo. Kalau ada 100 dah 300 kilo kan. 1000 pokok dah 3000, dah 3 tan. Sedangkan kekuatan dawai kebiasaannya tak lebih daripada 500 kan, Newton. Maknanya tak lebih daripada 70 kilo ataupun 80 kilo ataupun tak lebih daripada 500 kilo lah senang cerita kan. Lebih 500 kilo putus setengah tan. So benda-benda tu tidak diambil kira dalam reka bentuk. Jadi maka pembinaan yang dibuat tu dalam kata lain tidak dibuat kajian dan pengiraan reka bentuk yang betul dalam struktur. Dan pembinaan bentuk vertikasi gantung tidak dibuat. Maknanya macam mana saya? Setelah dipelosisi, kata-kata kes runtuh dan putus berlaku kerana bahan dan reka bentuk yang digunakan tidak sesuai mengikut kapasiti tanaman. Dalam kata lain, kajian dan pengiraan reka bentuk yang dibuat yang betul dalam reka bentuk dan membina struktur vertikasi itu tidak dibuat. Kebanyakan hanya tengok dan buat tanpa memahami konsep. Mana tengok, tiru. Lepas tu buat. Tengok, tiru dan buat tanpa memahami konsep dan syarat dalam membina struktur vertikasi gantung. Okey, konsep asal. Tujuan asal penanaman secara vertikasi gantung ni dibuat adalah kerana kawasan yang dibangunkan atau dibuat untuk bertanam tu mudah dinaiki air. Jadi waktu-waktu musim tengkujuh atau musim hujan, penanaman tak boleh dibuat, sedangkan sewa tanah tetap kena bayar. Jadi mereka terpaksa dan mendapat idea, ada pegawai dan ada petani mendapat idea untuk kenapa tak digantung, sedangkan sistem vertikasi boleh dibuat. Kenapa polybag tu tak digantung? Maka tanaman yang digantung akan selamat daripada ditenggelami air. So maka itulah tu punca kenapa kawasan mudah dinaiki air ni ditanam secara vertikasi gantung. Yang keduanya, setelah dibuat macam secara vertikasi ni, kita tahu dah secara vertikasi ni perbezaan dia antara tanaman dalam terus daripada tanah dengan tanaman secara vertikasi ni. Antara satu aspek kejayaan yang boleh diperolehi adalah penyakit dan bawaan tanah ni, berpunca daripada tanah ni jarang atau hampir tidak berlaku dalam sistem vertikasi. Kan? Sebab tanah ni ada macam-macam virus, penyakit semua dalam tanah ni. Yang dibawa oleh tanah ni seperti cacing nematod dan sebagainya tidak dibawa ke dalam polybag vertikasi tadi.
Itu salah satu. Yang ketiganya, ruang tanaman terhad. Tanaman bertingkat. Jadi ada setelah dibuat petisi gantung, so mereka lihat, bawah tu boleh letak weed mat, kan? Boleh dibuat penyelenggaraan. Okey, satu lagi ni dah terakhirlah kan. Mana memudah penyelenggaraan rumput. Okey, setelah dibuat tu mereka dapati, okey, why not setelah kita gantung ni, waktu musim-musim yang tidak melibatkan banjir ni, kita tanam juga something di bawah. Maknanya kita letak polybag lain di bawah untuk tanaman yang singkat, yang mana yang di luar musim banjir. So contohnya macam sayur, salad, kan ditanam di bawah secara vertikasi. So kobe dan sebagainya kan. Jadi mereka boleh gunakanlah ruang tu. Okey, yang keempat, kawasan tak rata dan mudah berlaku hakisan. Tu biasanya di kawasan lereng-lereng lah. Tapi kita jarang buat benda ni sebab jarang kita gunakan kawasan-kawasan lereng atau kawasan bukit ni untuk membuat sistem vertigasi gantung. Sebab kalau kata kebanyakan, kalau katakan kita lebih prefer untuk dia buat teres dan juga kawalan hakisan dibandingkan dia buat vertigasi gantung. So itu adalah salah satu yang kita jarang showkan lah. Okey, yang kelimanya, keadaan tanah tak sesuai untuk tanaman terus ke atas tanah. Jenis yang lembut, tanah liat bergambut dan berair, tanah yang masam dan bersih. Itu memang kalau tanah-tanah jenis ni yang macam tanah breeze, tanah-tanah yang sukar untuk pokok hidup, kan, terutama pokok-pokok yang singkat masa ni, kita showkan tu vertigasi gantung. Daripada biarkan tanah tu lepas kita showkan vertigasi gantung lah. Yang keenamnya, kita satu lagi. Yang keenam ni tadi mudah penyelenggaraan. Mudah menyelenggara rumput. So, bila kita buat vertigasi gantung ni, pokok di atas. Jadi rumput di bawah tu kita boleh selenggara. Kita racun, bila kita meracun rumput, rumpai, dia tak mengganggu tanaman kita. Kan? Bandingkan tanaman biasa di atas tanah, bila kita meracun, kadang-kadang pokok tak tahan. Tak tahan, dia akan mati. So, bila vertigasi gantung, tidak berlaku. Jaranglah berlaku. Kan? Kecuali kecuaian manusia lah. So, yang ketujuhnya adalah gangguan daripada haiwan, perosak, menyanyet dan babi lah. Okey, reka bentuk vertigasi gantung. Reka bentuk vertigasi gantung ni, struktur vertigasi gantung ni adalah mengikut asas kejujuran mekanik jasad. Mekanik jasad. Okey. Mekanik jasad ni terdiri daripada dua lah. Itu dua asas. Itu asas pergerakan jasad pegun atau statik. Yang keduanya adalah pergerakan jasad bergerak atau dinamik. Contoh pergerakan dinamik adalah tiupan angin. Jadi kalau kita buat reka bentuk, kena ingat pokok yang polybag yang kita gantung tu akan bergoyang. Bergoyang tu adalah pergerakan dinamik. Kita kena ambil kira kekuatan itu. Yang pegunnya adalah tiang-tiang dan juga kabel. Dia pergerakan jasad. Tetapi polybag dan tanaman bergerak mengikut alunan angin dan sebagainya. Maka ia ada pergerakan, kalau getaran di bumi pun dia akan bergerak. Itu adalah pergerakan jasad bergerak atau dinamik. So perkara-perkara tu kita kena ambil kira dalam mereka bentuk dalam mereka bentuk vertigasi gantung. Tetapi ini tak pernah diambil kira oleh mana-mana dalam memasang. Asal kuat, nampak kuat, struktur okey. Bila runtuh, aduh, rugi aku 200,000, 300,000 dalam membina struktur. Bukan murah kita buat struktur vertigasi gantung ni. Mahal. Okey.
benda ni. Okey. Tukar kali. Okey. Kali dah. Okey, keseimbangan statik dan versus keseimbangan dinamik lawan. Jadi dalam struktur tu sendiri kan, keseimbangan adalah konsep yang digunakan dalam pelbagai disiplin untuk menyatakan keseimbangan antara dua pasukan lawan dalam sistem yang dipertimbangkan. Kan? Nanti kita lihat bagaimana perkara tu dimasukkan. Kan? Dalam kes ini, keseimbangan statik dan keseimbangan dinamik adalah dua keadaan sistem fizikal di mana dua atau lebih sifat keseimbangan diguna pakai. Okey. Macam mana nak terang? Kita teruslah, kita skip yang ni, kita akan tengok pada yang ini. Okey. Daya keseimbangan, pertama dia ada sudut-sudut berkaitan. So dia akan ada tarikan. Contohnya ini adalah anchor. Ini adalah dawai-dawai anchor. Dan ini adalah tiang. Ya, tiang. Ini kita pakai wood lah. Tiang kayu. So anchor ni akan diikat di sini dan dia akan menarik pada 4 penjuru. Penjuru pertama, penjuru kedua, penjuru ketiga dan penjuru keempat. Dalam masa dia akan ada satu daya tekanan ke bawah. Itu berat tu, tetapi daya tolak daripada tanah ni juga ada. Tapi so keseimbangannya adalah 1 ni melawan dengan 5 daya. Jadi kekuatan ini mesti lebih daripada kekuatan 4 dan juga berat tu ke bawah. Itu adalah daya keseimbangan. Itu penting. Okay. Itu penting dalam memahami konsep keseimbangan dalam memasang struktur itu sendiri. Okey, kalau kita lihat daripada yang ini, okey. Bila kita pasang dawai struktur atau struktur junjung atau dawai ataupun struktur peti gantung ni, kita lihat kita akan pasang dawai cross ataupun kadang-kadang orang pakai pipe. Ni pasang pakai pipe, sini orang pun pakai pipe. Tapi inilah konsep dia. Ini adalah kayu sokong. Kita kadang-kadang orang pakai pipe incline pipe kan. Incline pipe dengan struktur sokong. Tapi ini adalah struktur yang daya-daya yang berada. So semua daya ni kena bila kita campur semua daya ni dia akan pergi kosong, zero. Tapi takkan kita nak kira semua kan. Jadi kita kena faham waktu kita bina tu kita kena faham kekuatan. Tapi saya tak nak cerita lah semua kekuatan ni sebab nanti kan nak buat kira satu-satu ni. Petani kata aku tak ada masa nak kira tu semua. Insan. Kan? Tak pasal lari ni. Okey. So inilah daya-daya yang berkaitan. Ada daya tujuh ke bawah, tarik dan sebagainya. So, dia dah banyak ni dia kata ada tarikan ke atas pula. Itu belum lagi saya tunjukkan yang mana dia ada lagi daya gerakan, daya dinamik. Ini kebanyakannya ini adalah statik. Daya statik. Mana daya yang tidak bergerak. Daya pegun ataupun dia panggil tadi apa? Jasad pegun. Tetapi ini ada jasad yang bergerak. Tukar kali hijau. Lain dia bagi tebal sikit. Okey. Dan dia bergerak kepada okey. Dia bergerak kepada 4 penjuru. Malahan 360 darjah pergerakan mengikut pada sama ada gerakan bumi dan sebagainya. Itu adalah gerakan yang berlaku pada polybag.
Jadi, struktur yang kita bina ni perlu mengambil kira gerakan-gerakan ini sebab kadang-kadang dia akan bergoyang. Kan? Goyang dan sebagainya. Jadi, peringatan. So, itu kena ambil kira lah. Kan? Kita ambil kena faham. So, kekuatan struktur adalah bergantung kepada daya tahan bahan yang digunakan, terutama jika menggunakan dawai sebagai penyokong dan dawai juga digunakan sebagai pengantung polybag. Okey, kebanyakan bahan logam yang digunakan mempunyai kekuatan di antara 350 Newton per meter persegi, mm persegi sehingga 500 Newton per mm persegi. Dalam kata lain, makin besar luas keratan rentas bahan, makin kuat daya tahan dalam menanggung beban. Ada juga petani menggunakan inline tube seperti Ultragal pipe yang ringan tapi kuat. Itu bukan sebenarnya kuat sebab bahan tu mempunyai daya sehingga 375 Newton per meter persegi, tetapi luas permukaan dia adalah besar. Jadi dia mempunyai daya tahan yang kuat dan tak senang putus lah. Seperti mana dawai, 10G dan sebagainya. Dengan kiraan yang betul, kita boleh mencegah kerosakan awal disebabkan tiang sokongan rebah dan dawai sokongan putus. Kesilapan buat kiraan menyebabkan kerugian yang tinggi kepada petani. So, sebagai pegawai, kadang-kadang kita kena kira lah. Kita kena ambil kira arah angin, kan? Pergerakan angin, kelajuan angin kadang-kadang. Ribut ke tidak kawasan tu, kan? Salah reka bentuk, petani akan bising. Melainkan dia kuasa Allah. Tiba datang taufan badai, kita dah reka macam mana pun dia runtuh juga, so kita tak buat apalah. Itulah kuasa Allah. Tapi kita dah cuba sedaya upaya. Okey. Untuk elakkan dari tengok dan ikut tanpa tahu asal dan konsep sebenar di sebalik setiap reka bentuk. So kita kembali kepada asas tadi ni, kan, asas daya tadi, pergerakan yang kemungkinan akan berlaku. Jadi perkara itu diambil kira. Okey. Ni ada jadual di mana saya dah buat kiraan untuk dawai. Saya tak ambil dawai, tak menggunakan pipe Ultragal tadi ataupun pipe incline. Kita akan gunakan saya bagi contoh pengiraan untuk dawai GI, kan, dawai 6G, 8G, 10G, 12G dan 14G. So ini adalah jalan jadual satu. Kalau kita perhatikan, setiap dawai ni mampu menampung sepanjang mana pun dia, maksimum berat dia boleh tampung adalah 850 kilo untuk 6G, iaitu ketebalan dia hampir 5 mm. Untuk 8G 550 kilo atas setengah tan, 10G 350 kilo. Jadi nanti akan cerita macam mana. Okey. 12G 250, 14G 1 mm dia, 1.2 mm, 90 kilo sahaja. Mungkin mula-mula tak putus, tapi lama-lama dia akan putus. Dia akan berlaku high. So tensile strength dia sama saja, dia antara 350 hingga 550. Okey. Contohnya pengiraan ni. Kita kena anggarkan berat setiap polybag, kan. Kebiasaannya berat kering adalah di antara 2.5 kilo hingga 5 kilo lah. Berat basah di antara biasanya di antara 20 kilo hingga 40 kilo. Berat taman biasanya antara 2 kilo hingga 8 kilo. Tengok kepada hasil, tengok jenis tanaman lah. Ada sampai kadang-kadang kalau kata macam melon, kita letak sampai 4 pokok, 5 buah, sampai 4 buah kan, dalam 4 kilo, 4 dalam 2, lebih lah. Kadang satu pokok, satu polybag kita tanam 2 pokok, macam melon, satu polybag tanam 2 pokok, kan. Macam-macam cara orang tanam nak cepat untung, kan, nak cepat banyak keluar hasil banyak, kan. Tapi itulah. So di antara berat keseluruhan dalam 55 kilo hingga 50 kilo mengikut jenis tanaman. Itu berat kasar lah, kan. Okey. Asas kiraan tu kita kena tengok macam ni. Pertama, asas kiraan bilangan polybag yang boleh digantung tu setiap set per bay. Kita panggil satu set. Ini ada satu set, kan. Untuk setiap set. Lepas tu dan satu ni ada satu bay lah. Mana set per bay, satu set per bay. Bergantung kepada kekuatan dawai trellis dan juga dawai anchor. Angkor.
Dawai anchor lah. Setiap bay adalah gabungan beberapa set release atau junjung. So ini adalah satu set bay, kan, satu set, dan ini adalah dua set per bay. Oh, kalau kita pergi kepada yang ini adalah satu lot. Dalam ni ada 1, 2, 3. So ada 3 set per bay. Lepas tu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bay per lot. Maknanya ada satu lot mempunyai 4 bay. Ini ada salah satu design lah. So kena ingat ini adalah jadi ini adalah set. Maknanya kalau ada 6 kata ada 6 set lah. So kalau ada 4 bay ni maknanya satu lot tu ada 4 bay. Okey, satu lot ada 4 bay. So ini adalah konsep reka bentuk adalah kiraan dia. So bagaimana kita kira? Okey, daripada jadual 1 tadi kan, ataupun mana-mana jadual yang kita ada yang atau mana-mana sumber yang kita ada, kita kan bilangan berat yang boleh ditampung oleh dawai mengikut saiz dawai yang dipilih, ataupun kita kirakan bilangan berat yang boleh ditampung oleh bahan yang kita gunakan. Kalau kita gunakan ultragal ataupun incline punya pipe tube, kita kena kirakan kekuatan dia, berapa berat dia boleh tanggung. So kemudian kita pilih jenis tanaman atau jenis tanaman yang nak tanam tu, yang kena anggaran berat basah maksima, iaitu pada pokok tengah matang dan juga buah paling lebat. Tu kena tahu, itulah kiraan yang kita ambil kira. So 125 ikut jenis tanaman lah. Kemudian kita kena anggarkan berat kiraan polybag tu dan berapa yang boleh ditampung oleh trellis mengikut set. Setiap set tu boleh tampung berapa banyak, berapa pokok, kan, berapa polybag tu boleh tampung. Pastikan dawai anchor 2 kali ganda lebih besar, atau mana anchor ni kena lebih kuat daripada yang menggantung tu. Sebab anchor tu dia akan menampung dawai yang digantung mengikut set tadi, bilangan set yang kita. Makin panjang set tu makin banyaklah dia punya daya yang patut dia tanggung. Okey, lepas tu kekuatan tiang penyokong juga mesti mampu menampung berat tanaman. Mana tiang penyokong sama ada besi, kayu dan sebagainya pun perlu ambil kira jugalah. Kena tengok. Okey. Ini adalah contoh kiraan mudah yang kita itu. Okey, saya ambil kita ambil tanaman terung lah. Kiraan untuk setiap polybag. Contohnya kita anggap berat maksimum pokok matang adalah 2 kilo. 2 kilo pokok matang. Lepas tu bilangan pokok setiap polybag 1 pokok. Anggaran berat maksima adalah hasil adalah 2 kilo. Maknanya 2 kilo campur dengan 2 kilo dah jadi 4 kilo. Kan, dah 4 kilo untuk berat maksima, 4 kilo ataupun 5 kilo. Dalam satu masa lah. Lepas tu anggaran berat basah polybag basah 7.5 kilo. Itu kita ambil kasar. Yang lain kena timbang lah kan. Kalau hasil tu kena timbang lah. Jadi anggaran berat maksima setiap polybag ada 11 kilo. Kita ambil 11 kilo. Jadi jadual kita guna dawai yang agak tu kita guna 10G lah kata. Biasanya pegawai petani akan guna 10G. Di Pahang ni biasanya mereka akan guna 10G lah. 10G ataupun 8G, tapi kebiasaan 10G paling banyak di pasaran. Jadi 10G ni dia boleh menampung 350 kilo. Kita tengok jadual ni tadi. Jadual tadi ni 10G kita boleh menampung 350 kilo untuk satu dawai, kekuatan dawai tadi. Okey. Jadi maka 350 kilo kita bagi dengan 11, kan? Anggaran lebih kurang dalam 30 polybag untuk satu set. Maknanya kita boleh tampung 30 bag untuk satu set. Jika jarak antara tiang adalah 10 kaki, kan? 10 kaki. Jarak antara tanaman adalah 2 kaki, maka setiap set akan menampung 5 polybag atau 57.5 kilo. Tetapi harus diingat, walaupun kita ada banyak set macam ni, 1 set, 2 set atau 3 set,
kekuatan ini adalah sama. Kekuatan ini tetap kepada 350 kilo tadi. Sebab ia dia berkaitan, bersambungan, mana dia akan berkait. Maka keseluruhan berat ni jangan lebih daripada 350 kilo. Maka dengan itu, maka dengan itu, bila kita 50 bag, maknanya berat dia 57 kilo. 350 ni kita bagi pula dengan 570 kilo. Mana tadi dia 350 kilo kekuatan dia tadi. Kan? Kekuatan dia. Kita bagi yang 11 kilo berat tu. So, kita boleh sediakan 30 polybag. 30 polybag. Berat 30 polybag ni, berat dia maknanya kalau kata 3 kali 6, 5 kali 3, 5 kali 3, 5 kali 3 tu. 5 kali 3, 5 kali 6. 30. Okey. Maknanya, kan, bilangan set maksima untuk setiap bay adalah kita kena bagikan 350 kilo kekuatan dawai tadi dengan 57.5 kilo tadi. Maka lebih kurang dalam 6 set. 6 set contohnya macam ni lah. Macam ni lah 6 set. So, ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 6, 30. Okey, 30 polybag setiap set. Macam tu. So, ada punya set. Sekiranya dibuat melebihi 6 set, peratusan wire dawai untuk putus ni, kan? Dawai 10G tadi untuk putus, dan dawai GI 10G untuk putus dan tiang rebah adalah tinggi. Jadi kita kalau nak tambah bilangan set ni, kena tambah bilangan dawai ni, kena buat 2 lapis dawai. Maka kita boleh tambah sehingga 12 set. So, macam mana? Macam design yang ini. Ada 2 dawai, atas dan bawah, maka dia akan doublekan kekuatan dia, maka dia akan boleh menampung sehingga 12 set. Okey. So, itulah bagaimana mereka bentuk mengambil kira asas untuk memasang atau memasang struktur. So, saya dah showkan, saya dah ringkaskan. Okay, saya dah ringkaskan mengikut saiz dawai. Okay, saiz dawai. Okay, kalau 6G ni 6G 13, bukan 3, 13. Okey, kalau 6G ni dengan 5 set atau 55 kilo, ambil dulu lah, 100 mm tiang, dia boleh menampung sehingga 13 set untuk setiap bay. Kalau 8G 9, 10G 6, 12G 4, 14G 1 saja. Jadi jaranglah orang pakai 14G ni. So, orang pakai 10G 6. Tapi kebiasaannya orang akan pasang lebih. So, itulah punca kadang-kadang runtuh. Runtuh kan. Runtuh lah apa. Tapi sebab di tempat saya jarang runtuh sebab mereka pasang tak lebih daripada 6. Ada yang runtuh. Tapi itulah. So, inilah konsep dia. Kita boleh ambil kira di sini. Lepas tu untuk diperhatikan, dilihat. Okay. Asalkan pulau vertikasi tu pertama punca air lah. Kena ada punca air, kena ada menyediakan kayu dan pembinaan para, menyediakan media, kopopit, masukkan dalam polybag, menjadi sistem pengairan, tanaman bersemayan, penyediaan larutan baja A, B untuk stok, AC meter, pH meter, penggunaan pemasa. Itu adalah sistem atas vertikasi lah. So, inilah reka bentuk dia yang kita boleh guna.
Ada sebahagiannya kita guna pakai menggunakan 2 lapis. Kan ini ada pipe apa ni, ada pipe siraman. Ini adalah dia punya dawai pertama dan dawai kedua ni. Sepatutnya ni pada satu lagi ni. Ini sepatutnya adalah satu lagi kabel dari sini dan tarik ke sini lah. Sepatutnya ada satu lagi kabel. Okey. So benda macam ni baru dia kuat, dia akan menampung, dia lebih kuat lah. Okey, ini pandangan tadi 2D, ini 3D dia, bagaimana dia menampung, dia ada kabel lagi tarik untuk mengelakkan supaya pokok. Ada juga yang apa, yang menyediakan dawai, mana di sini dia akan tarik dawai kemari. Dan di sini pun dia tarik dawai kemari. Alamak. Ni pun dia tarik dawai kemari. Kan? Kalau yang sebelah sana tu dia tarik dawai kemari. Tarik dawai kemari, dia pegang untuk pegang apa? So tujuan dia tarik dawai, kadang-kadang dia tarik tali sebagainya untuk supaya mengurangkan pergerakan dinamik. Tu ada yang letak dawai macam itulah. So ada yang buat macam tu. So inilah reka bentuk dia. Tadi ada atas. Sama. So okey. Ni dia punya style polybag dan sebagainya. So ni kira kasar lah. Okey, kita cerita sikit. So habis dah. Asas reka bentuk, bagaimana kita buat pengiraan. Sekarang kita tengok gambar lah. Okey, di tempat saya, okey, kita menggunakan tube well lah. Mana di tempat saya di TKP Indrapura, kami menggunakan tube well. Lagi tu kita ada tangki, kita ada tube well, kita ada loji rawatan air. Dan kita juga menggunakan bekalan kayu tembusu dan akasia yang daripada belakang pejabat. Kita ada satu hutan, ada kawasan lebih dalam 500 hektar kawasan hutan, yang mana hutan akasia dan juga hutan tembusu. So kayu tembusu ni dengan akasia ni sebagai bahan, walaupun tak tahan tapi boleh dah tahan untuk 3-4 tahun sebelum kita buat penggantian ada sampai 5 tahun lah kita buat penggantian, perlu buat penggantian sebab dia akan reput lah. So, kita menggunakan kayu akasia. So ni adalah kerja-kerja pembersihan. Ini kayu-kayu yang kita buat bersih tu kita tak buang, kita ambil, kita kumpulkan. Ini kawasan akasia. Kita juga buat parit untuk mengelakkan untuk mengalirkan air supaya tanah ni agak keras, supaya kita boleh memasang atau memasang cucuk lah, memasang tiang. So ini adalah kerja-kerja awal mengukur kawasan. Okey. Ini adalah kerja mengukur, kita ukur supaya dia mengikut dengan senang. So ini adalah anchor. Bagaimana kita ikat ke satu anchor, kita ikat sini, kita tarik, kita pakai turnbuckle sini. Turnbuckle ni kadang-kadang untuk memudahkan kita punya tu. So ini adalah cara make ikat macam ni je, senang. Kan, kita gantung sini. So ni dia dawai 10G tapi mereka hanya letak 4 saja. Sebab kekuatan dia tak boleh lebih daripada itu. So ni pun anchor. So ni ada berapa? 1, 2, ujung. So sini kau tengok junjung ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja. 7
7 dia buat. Tapi dengan tanaman 4, 7 atau 8 lah. Maknanya mereka dah kurangkan berat pokok tu. So itu adalah kalau nak tambah ni kena kurangkan berat lah kan. Macam tu. So ni tanaman dia, kopi apa semua, ni cari gantung, ni 5. Ni yang saya kata tadi, untuk mengeratkan pergerakan dinamik, mereka ikat dawai supaya pergerakan tu dikurangkan. Di samping ini adalah sebagai taut sulur untuk tanaman timun ini, taut sulur untuk pokok menjala pun ia juga. So benda yang samalah. Okey, ini adalah dia punya dawai untuk memudahkan yang penyelenggara menukar. So dia tak perlu, kalau terus ikat di atas ni, dan nak tukar polybag ni susah. Ini senang lah. So dia pakai rod 5mm keras DI untuk penyelenggaraan polybag lah, nak gemburkan dan sebagainya. So ini microtubing pakai. So ini adalah contoh yang menggunakan dawai pipe GI incline. Okey. Ini saya ambil daripada internet. Sebab tempat saya tak pakai, tapi ni boleh digunakan. Tapi reka bentuk tu masih lagi mengambil kira, sebab ini dia cross jauh-jauh ni. So sini ada risiko dia tinggi. So sepatutnya setiap jarak antara tiang 10 kaki ni dia kena ada cross 1 kaki. Sama ada pakai dawai ataupun pakai GI pipe ni pun boleh, tapi macam sini ada, sini tak ada. So mungkin dia ke jarak 10 kaki, 20 kaki, 20 kaki antara dia pasang cross pun boleh. Tetapi risiko struktur macam ni biasanya mudah, bila kawasan angin kuat, dia kena ambil, sebab dia tak ada dawai anchor. Jadi kena ambil kira dari segi tiupan angin lah. So benda tu juga boleh menyebabkan runtuh. So ini dia menggunakan klip-klip ni, dawai-dawai klip-klip. Kalau tengok yang sini, dia menggunakan klip untuk mengikat kan. Kalau yang ini ni 1, 2, 3, 4, masih juga 5 pokok, dan ada sedikit 6 dia ikut jarak ni. So kebiasaannya macam tu lah. Maknanya still lagi kekuatan dia, ni jarak tanaman dah tak boleh buat apa lah, tapi kekuatan ni, ini kekuatan dia terpisah sebab satu atau dia panjangnya 6 meter. So setiap 6 meter tu dia dah terasing. So ini kekuatan dia berkali ganda lah daripada, sebab dia menyebabkan luas permukaan. So kekuatan lebih kuat. So ada juga menggunakan sedah para macam ni. Ni yang ikat lah. Ikatan tu guna klip tadi. So sampai situ je, supaya semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita, kepada anda, kepada tuan-tuan, puan-puan. Asas bagaimana untuk kita membuat struktur vertikasi gantung itu. So jarang orang bercerita, tak pernah orang bercerita kenapa struktur tu dibuat macam ni dan bagaimana kaedah dia. So ini adalah perkongsian yang saya boleh kongsikan dari aspek kejuruteraan. Dari aspek kejuruteraan, bagaimana struktur tu direka bentuk, bagaimana kita mereka bentuk. Asal dia mengambil kira, kenapa perkara-perkara ni kita ambil kira dalam reka bentuk, bukan sekadar tengok, buat dan pasang. Itu adalah bagi kita, bagi saya, bagi orang engineering, bagi orang agriculture engineering, awak kena ambil kira perkara tu supaya tidak berlaku kegagalan dalam kita memberi nasihat kepada petani dalam mereka bentuk sebagainya. So alhamdulillah setakat hari ni awak masih lagi mengambil kira perkara-perkara tu. Alhamdulillah tak ada lagi lah, belum berlaku lah kesilapan tu. Dan kebiasaannya kesilapan yang berlaku adalah kerana kecuaian pembekal kontraktor ataupun yang orang yang memasang. Dan biasanya reka bentuk tu
kita dah ambil kira, dan wak selalu kadang-kadang wak selalu marah juga kepada kontraktor yang masang, kadang-kadang mereka tidak mengikut spesifikasi yang telah kita sediakan. Sebab kita dah ambil kira semua benda tu, tetapi tiba-tiba kontraktor tak pasang, tak mengikut spesifikasi kita. Alasannya tak ada bahan dan sebagainya, sedangkan kita dah ambil kira perkara-perkara itu. So, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya memberi manfaat.